di Pusat Penyelidikan Pemeliharaan, dan saya teruja untuk mengalu-alukan anda semua ke simposium serantau gambut kita yang pertama di sini. Dan jika anda baru di sini, kita telah melakukan tahun lalu kita punya 5 bahagian simposium yang dalam bulan April hingga Ogos, dan jika anda bersama-sama kita pada tahun lalu, selamat datang kembali. Dan jika anda kali pertama ke sini, selamat datang dan kami gembira anda bersama-sama kita pada hari ini. Nama saya adalah Mariam dan saya bekerja di Pusat Penyelidikan Pemeliharaan, dan ini meliputi 3 organisasi, iaitu Institusi Sumber Sedunia dan juga Pusat Penyelidikan dan Pemeliharaan Hutan Rimba Tropika, dan program kita adalah untuk SUPA, iaitu program untuk mengembangi jerebu di kawasan Asia Tenggara. Kita punya pembicara yang menarik pada hari ini dan punya latar belakang yang menarik, dan saya ingin berkongsi dengan anda. Tapi yang pertama, itu adalah saya. Jadi perkara pertama, jika anda boleh namakan diri anda semula dalam Zoom dalam format berikut, dan dalam penyampaian ini anda boleh dalam penyampaian ini anda boleh menggunakan kotak chat jika anda punya soalan untuk diri saya, untuk pasukan kita ataupun pembicara kita, dan kita akan mengadakan sesi soal jawab dengan para pembicara kita nanti. Saya juga ingin berkongsi dengan anda pada hari ini bahawa kita akan mengadakan penyampaian pada hari ini dalam 2 bahasa. Ada 2 bahasa yang disediakan. Yang pertama adalah bahasa Inggeris dan kedua adalah bahasa Malaysia. Jadi jika anda ingin memilih sebarang daripada saluran ini, anda perlu klik butang interpretasi yang disediakan di bahagian bawah, dan anda boleh mengklik bahasa yang anda selesa. Dan saya ingin menyarankan anda lakukan ini supaya anda boleh mendengar pembicara kita dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa Melayu. Pertama, sebelum kita mulakan, saya ingin buat undi pantas untuk mendapat tahu anda semua datang daripada mana, bagaimana anda tahu tentang simposium kita pada hari ini. Saya akan berikan anda beberapa saat untuk mengisi undi ini, dan anda daripada mana dan bagaimana anda dapat tahu tentang acara pada hari ini. Kami gembira punya ramai orang dari seluruh dunia untuk bersama-sama dengan kita untuk mengetahui apakah yang penting tentang gambut dan mengapa kita harus memeliharanya. Sekarang kita punya kira-kira 60%. Kita ada berapa saat lagi? Baiklah. Saya akan berkongsi hasilnya di sini. Ramai daripada anda datang daripada email, daripada newsletter. Saya gembira anda telah melanggani. Terima kasih kerana melanggani. Ya, dan ramai daripada anda datang daripada media sosial juga. Dan ini bermakna pasukan media sosial kita bekerja keras. Tahniah pasukan. Tak kira di mana anda berada, terima kasih kerana hadir ke sini pada hari ini. Baiklah. Sekarang kita beralih kepada cara untuk memperkenalkan. Saya akan memperkenalkan host kita juga, dan selepas itu kita mempunyai penyampaian yang menarik daripada Encik Ilham yang dikenali sebagai Abang Ikan juga ataupun Brother Fish dalam bahasa Melayu. Kita mempunyai Dr. L dan Dr. Ronald Berneman penyampaian dalam pentingnya penenggelaman tanah gambut pesisiran pantai dalam mencapai kenaikan paras air laut. Dan lepas itu kita punya perbincangan dan sesi soal jawab. Saya gembira anda bersama-sama dengan kita kerana ia akan mempunyai perbincangan yang menarik. Tanpa berlengah lagi, saya akan memperkenalkan rakan saya daripada Institusi Sumber Sedunia untuk memberikan pengenalan kita tentang tanah gambut ini. Balik kepada anda, Tommy. Terima kasih Mariam. Bagi pihak untuk gabungan, saya ingin mengalukan setiap orang. Ini adalah sesi pertama dalam simposium kita dalam tahun 2020. Dan seperti yang dinyatakan oleh Mariam, ini adalah tahun kedua dalam simposium kita dan penggunaan tanah gambut di Asia Tenggara.
atau yang dikenali sebagai program SUPA. SUPA ini merupakan inisiasi Asia Tenggara untuk mengekalkan dan juga kebakaran tanah gambut di rantau ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara yang akan berkongsi pengalaman mereka tentang topik tanah gambut. Akhirnya terima kasih kepada rakan-rakan tanah gambut kita yang akan bersama-sama kita pada hari ini. Pada petang ini kita akan memulakan dengan PFP. Ini adalah apa yang berlaku dengan warga tempatan dan disokong oleh pemerintah dan syarikat akan menjadi satu huraian yang terbaik. Harapan saya untuk tanah gambut ASEAN adalah akan terdapat lebih banyak kesedaran di kalangan orang awam, di kalangan pemerintah, di kalangan pihak-pihak swasta tentang peranan kita yang sangat penting ini. Dan peran kita dalam mengawal iklim, mengekalkan biodiversiti dan menyediakan pendapatan untuk masyarakat serantau dan tempatan. Untuk mengekalkan ekosistem tanah gambut adalah penting untuk kita membina keupayaan masyarakat tempatan, terutama sekali dalam pemulihan dan penggunaan bijak hutan gambut. Pada masa depan kita berharap untuk melihat lebih banyak perniagaan di tanah gambut beroperasi dengan cara yang lebih mampan. Marilah kita bantu melindungi gambut kita bersama. Adakah anda menikmati video daripada PFP tadi? Jadi kita menggunakan program SUPA yang meliputi dua komponen. Komponen satu adalah sekarang dilaksanakan oleh GIZ dan bekerjasama dengan kerajaan dalam rantau Asia, dan People for Peace menjalankan komponen dua dan bekerjasama dengan mereka pihak bukan kerajaan. Dan gabungan anggota untuk People for Peace meliputi 3 organisasi. Kami adalah institusi sumber sedunia di Indonesia yang berpangkalan di Jakarta, Indonesia. Seterusnya, kita mempunyai IDH, iaitu Yayasan Inisiatif Dagang Hijau, juga berpangkalan di Jakarta, Indonesia. Dan kita juga mempunyai pusat pendidikan pemeliharaan hutan rimba tropika juga di Malaysia. SUPA komponen 2 mengandungi cabaran dalam menguruskan tanah gambut di Asia Tenggara. Pertama adalah kekurangan data dan informasi terhadap keadaan tanah gambut di rantau, dan seterusnya adalah pilihan terhad untuk uraian perniagaan yang mampan, dan dengan ini terdapat akses yang terhad kepada pembiayaan dalam RAS, dan akhirnya upaya kita dalam menangani dalam tanah gambut. Ini merupakan tahun ketiga dalam SUPA dan kita telah melakukan banyak aktiviti dengan mereka yang berkepentingan dalam tunggak pertama dalam data dan informasi. Cabaran di sekitar pengetahuan yang terhad terhadap tanah gambut, kita telah menjalankan pelbagai mesyuarat, menganjurkan pelbagai bengkel dan webinar, dan kita juga mendapatkan data dalam perkara ini berdasarkan kepada data yang telah kami kumpul, mendapatkan geran penyelidikan dalam perkara ini. Dan sekarang kita punya 11 penyelidik yang menjalankan tugas dalam
Supergrant di Indonesia dan Vietnam dan juga di Filipina. Tunggak kedua, dalam perniagaan dan pelaburan, kita juga mengadakan pelbagai mesyuarat dengan NSA dengan kerjasama perniagaan. Kita memberikan bengkel dalam perniagaan berinovasi dan pembiayaan. Dengan itu, kita juga mengadakan hub perniagaan kita dalam program Accelerator Perniagaan. Kita menjalankan 5 kohort dalam perkara ini dan kita sedang menganalisa perkara yang terbaik untuk kohort ini. Untuk tunggak ketiga, kita mempunyai pelbagai aktiviti meningkatkan kesedaran termasuk siri simposium ini. Tahun lalu kita berupaya untuk menamatkan series kita dan buat penyertaan lebih daripada mendapat penyertaan sebanyak lebih daripada 700 para peserta. Ini adalah acara kemuncak yang akan kita lakukan dan juga terdapat banyak projek di dalam masa 2 tahun ini. Kebanyakan aktiviti kita dilakukan dan kita dapat melibatkan pelbagai mereka yang berkepentingan dalam perkara ini. Saya akan berikan semula kepada Angie. Kemudian seterusnya adalah maklumat demografi untuk mendapat tahu anda datang daripada mana. Jadi beritahu kami anda datang daripada negara mana. Saya tahu tidak ada lain. Jika anda tidak sepadan pada Asia Tenggara, saya minta maaf. Tapi kita akan melihatnya nanti. Saya melihat hasilnya secara live dan saya akan berkongsi dengan anda nanti. Saya akan berikan anda masa untuk menamatkan ini untuk mendapat tahu anda datang daripada negara mana dan sebagainya. Saya mengakhirkannya di sini dan berkongsi hasilnya. Ia kelihatan bahawa kebanyakan daripada peserta kita datang daripada negara Indonesia dan Malaysia. Selamat datang semua orang. Kami satu peserta daripada Myanmar dan beberapa orang daripada negara Filipina. Selamat datang semua dan juga daripada negara Thailand dan Vietnam. Jadi selamat datang kepada semua dan saya berharap dapat berkongsi pengalaman kami di sini kepada anda semua pada hari ini. Sekarang saya ingin memperkenalkan pembicara kita pertama iaitu Muhammad Ilham yang dikenali di Malaysia sebagai Abang Ikan dan beliau adalah seorang etiologi rakyat yang suka ikan dan dia memberi sumbangan kepada pendidikan dalam ekosistem. Dan dia join kita daripada Kluang Johor di Malaysia. Dia melancong di seluruh Malaysia dan Indonesia untuk mencari ikan dan untuk dokumenkan semua ini. Ya. Dan walaupun tak ada apa-apa sijil dan dia minta pergi ke universiti untuk memberi pembentangan tentang topik yang berkenaan dengan pengetahuan ikan. Dan beliau seorang yang pakar dalam ikan dan dia juga mengarang sebuah buku yang tentang ikan di dalam hutan. Dan dia menyertai kami hari ini untuk mengongsi pengalamannya dan bagaimana dia berusaha untuk memelihara hutan gambut. Ya, masa beri kepada anda. Hi everyone. Halo semua, apa khabar? Okay. Okay, I wait my slides. Saya ada slide saya di sini.
Okay, next. Ya, seterusnya. Hello, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ilham Nur Hakim dari Muar Johor, Malaysia. So hari ini saya akan ceritakan mengenai saya dan bagaimana saya bermula dan seterusnya. So saya sebenarnya suka ikan bermula sekadar hobi saja. Dari zaman kanak-kanak saya dah suka ikan dan saya suka oket dan macam-macam lagi. Tapi fokus utama saya adalah ikan. Okay, next. So daripada seorang pecinta ikan, seorang penghobi, saya telah sharing in my Facebook, saya punya penemuan semua, saya telah, disebabkan saya selalu share dekat Facebook, saya telah dapat berkawan dengan kawan-kawan dari universiti yang dalam gambar ni. So mereka semua ni adalah seorang doktor, ada saintis, ada macam-macam dari background, tapi mereka semua adalah pakar-pakar ichthyologis di Malaysia. Okay, next. So disebabkan saya kenal mereka, then connection saya semakin bertambah, and then saya telah kenal dengan saintis di seluruh dunia, dari England, dari mana-mana universiti pun ada, termasuklah yang di Malaysia, tak kira daripada bidang ikan, ada yang bidang zoologi, primatologis, dan rakan-rakan yang minat oket, dan macam-macam lagi. Okay, next. So sehingga kini, hasil pengembaraan saya telah merekodkan 292 spesies ikan air tawar Malaysia di seluruh Malaysia dan beberapa spesies lagi di Indonesia. So semua penemuan ni saya akan tangkap, collect dan saya simpan ke muzium-muzium yang ada di universiti untuk mereka buat kajian dan untuk membantu student-student kaji semua spesies yang ada di Malaysia ini. Okay, next. Okay, hari ini saya akan menceritakan berkaitan hutan taman negeri air hitam utara ataupun lebih dikenali sebagai the last peat swamp forest in Johor, Malaysia. Next. So hutan simpan ini berkeluasan 3,796 hektar dan ia kini telah dilindungi sepenuhnya di bawah taman negeri di bawah Hutanan Johor, dan hutan ini mengandungi sangat-sangat tinggi dia punya biodiversity dia, dan hutan ini merupakan hutan paya gambut paling selatan benua Asia, dan ia merupakan satu-satunya hutan yang dilindungi satu-satunya hutan paya gambut yang ada di Johor. Okay, next. So pada tahun 2019 saya telah join satu ekspedisi yang dianjurkan oleh Perhutanan Johor, yang mana sangat ramai saintis dan pekaji dari seluruh Malaysia dari pelbagai bidang join ekspedisi ini selama 4 hari. So saya join grup yang mengkaji ikan dan hyperfauna, iaitu yang mengkaji berkaitan reptilia dan amphibian. So next. So hasil kajian selama beberapa hari, kami mendapati di tempat ini ada Betta perseponi, iaitu spesies yang endemik, hyperendemik di Johor, yang hanya ada di Ahu saja sekarang ni, dan bilangannya tak banyak tapi agak terjaga. Okay, next. Selain itu kita juga menemui Betta cocina, yang mana ia hanya boleh ditemui di Malaysia di hutan ini saja, tempat lain tak ada, dan kalau ada pun dekat belah Indonesia di kawasan Jambi. So spesiesnya variable, memang hampir pupus juga dan memang sangat-sangat unik sebab dia ada dekat Malaysia hanya di hutan ni saja, tempat lain tak ada. Dan kita ada jumpa juga spesies yang lain. Next. Cotylemia catic. Spesies ni pun unik, dia sangat-sangat kecil, macam mana besar dia, macam mungkin 1 cm saja dia punya saiz dia. So kalau dekat Malaysia ni kita boleh jumpa dekat Sarawak, tapi dekat Malaysia Semenanjung pun sama, kita hanya boleh jumpa dekat Ahu je, dekat hutan ni, tempat lain tak ada. Dan spesies ni sangat-sangat sukar ditemui sebab selama
5 tahun kajian saya dekat hutan ni, saya hanya berjaya dapat 7 spesimen ikan ni. Mungkin kita akan jumpa lagi sebab hutan ni masih banyak belum diterokai, tapi kita berharap ikan ni dilindungi sepenuhnya kat kawasan ni sebab tempat lain tak ada. Okay, next. Ini adalah Encolarias scutistoma, sejenis ikan keli yang unik kerana dorsal finnya hanya ada di tengah-tengah saja. So ikan ni hanya ditemui di semenanjung Malaysia, ada dekat Selangor, di hutan simpan utara Selangor, dan ada dijumpa juga di Ahu. Untuk pengetahuan kamu, ada satu spesies yang bernama Encolarias cleodes yang wujud di hutan paya gambut di Pekan Pahang, dan spesies ini telah 20 tahun tidak dijumpai kerana hutannya telah musnah. Peluang ikan Encolarias scutistoma mungkin boleh jadi seperti spesies itu juga, sebab kalau hutan ini tak dilindungi memang akan hilang jugalah seperti yang berlaku pada spesies yang tadi itu. Okay, next. So hasil kajian kami ada mendapati lebih daripada 30 spesies ikan dalam hutan ni, dan yang mana ada beberapa spesies yang endemik dekat hutan ni. Dan next, kami juga ada jumpa beberapa spesies katak yang unik, termasuk Phukrana rawa, iaitu spesies katak yang rekod pertama di Malaysia yang ditemui di hutan ni. Sebelum ni kita tak ketahui pun spesies ni ada di Malaysia, dan hasil kajian pada tahun 2019 akhirnya kita dapat tahu spesies ni pun ada di hutan ini, dan dia pun mungkin boleh berpeluang untuk pupus apabila hutan ni musnah. Okay, next. Ada juga Nepenthes, banyak spesies dekat sini, mungkin lebih 7-8 jenis, dan baru-baru ni perhutanan dengan pihak daripada MARDI ada jumpa new hybrid species, mungkin akan dipublish apabila kajian dilakukan dengan lengkap. Okay, next. So dekat dalam hutan Ahu ni kami baru kaji lebih kurang 15% daripada keseluruhan kawasan. So saya percaya kalau kita kaji lagi 85% habitat, akan kita temui pelbagai-bagai spesies lagi yang mungkin akan mengejutkan. Okay, next. So mari kita bercerita pasal konservasi hutan di Air Hitam Utara. Okay, next. Sebelum tu saya akan bercerita pasal beta Persephone punya habitat sebelum ni, iaitu 20 tahun lepas kita ada 3 habitat utama beta Persephone, dan sekarang hutannya semakin kurang. Okay, next. So seperti yang saya cakap tadi, beta Persephone sekarang hanya ada satu saja habitat di dunia, iaitu Ahu. Ada juga yang mengatakan spesies ni ditemui di Indonesia, tapi kita tak boleh declare sebab spesies kat sana masih belum dikaji dengan lengkap. So kita masih anggap dia unknown species, dan spesies yang di Malaysia ni adalah satu-satunya habitat yang ada kat dunia ni. Next. So ni adalah type locality ataupun habitat pertama kali spesies ni dijumpai pada tahun 86. So habitat ni dah musnah pada tahun 2008, sekarang dah jadi dusun durian. Kita tak boleh buat apa-apa sebab hutan ini adalah di bawah private property. So hutanan tak boleh halang, tak boleh buat apa-apa sebab ia adalah hutan tanah milik peribadi. Okay, next. Next. Okay, ini adalah habitat yang sangat terkenal dekat dunia, di mana saintis daripada luar negara, terutamanya Jerman, mengkaji spesies ikan dekat sini. So ni adalah kami panggil paya kopi. Okay, next. So paya kopi ini pun termasuk dalam private property. Gambar ni diambil oleh kawan saya tadi, Dr. Zah. So gambar ni adalah habitat yang memang sangat cantik. Okay, next. So habitat beta Persephone dia duduk dekat tempat macam ni je. Nampak macam tak menarik, air macam tak ada, tapi inilah habitat dia. Kadang-kadang kita macam tak menghargai apa yang ada, tapi sebenarnya
ikan yang hidup dalam ni adalah spesies yang sangat-sangat ekstrim, sebab hanya spesies tertentu je boleh hidup dalam tempat yang macam ni. Kalau macam ikan-ikan biasa mungkin awal-awal dah mati kan, tapi dia memang perlukan habitat seperti ni. Next. So ini adalah paya kopi pada tahun 2016 pada Januari, masih cantik. Okay, next. Ini juga pada Februari 2016 kami masih tangkap ikan dekat sini, sangat-sangat banyak dapat. Memang sangat-sangat menarik dan boleh dikatakan kami tak perlu masuk hutan simpan sebab habitat di luar hutan simpan masih okey. So kami senang nak kaji, kami senang nak buat collection ataupun nak buat hobi pun senang sebab kita tak perlu masuk hutan simpan. Okay, next. Dan dalam beberapa bulan hutan tu habis dibuka. Kami tak boleh buat apa-apa, kami nak halang pun tak boleh sebab ini adalah tanah pribadi. So habitat ni sedikit-sedikit dalam masa beberapa bulan musnah. Okay, next. Ini yang berlaku apabila pihak ladang membuat satu parit untuk keringkan air. Apabila parit kering bermaksud tiada lagi paya gambut. Gambut ada tapi paya tak ada. So ikan mati, makin kurang. Okay, next. So yang gambar yang tadi saya tunjuk yang cantik tu, inilah tempat dia sekarang. Pada tahun 2016. Now dah jadi ladang dah mula tanam pokok buah-buahan. So memang tempat ni habis, memang habis terus. Okay, next. So ini adalah salah satu spesies ikan yang ada dekat hutan yang musnah ni, iaitu Boras maculatus. Ia adalah spesies salah satu spesies ikan hiasan paling terkecil kat dunia. Bukan paling terkecil tapi salah satu. So million, memang juta yang mati. Okay, next. Termasuklah beta Persephone ni saya jumpa dan saya selamatkan lebih kurang 2 ke 3,000 ekor, tapi kebanyakannya mati sebab dah hutan dibuka dan dia kepanasan. So kebanyakannya mati sebab hydrat, sebab dia panas kan. Okay, next. So inilah rupa hutan tu selepas dibuka. Yang ni belum 100% musnah, dia sekarang dah musnah habis. Okay, next. So saya share apa yang berlaku dekat hutan ni dekat dalam grup Facebook, iaitu Ikan Air Tawar Malaysia. So grup ni adalah salah satu grup yang paling popular untuk pengkaji dan peminat ikan di Malaysia lah. Kami share apa yang berlaku. Okay, next. So setelah apa yang kami share ni, ramai orang share semula apa yang berlaku. So daripada orang tak tahu apa yang pentingnya hutan ni, orang ingat hutan ada apa je, paya gambut dia tak ada benda pun, air gelap dan air hitam macam tu. Baru orang tahu rupanya hutan ni adalah spesies yang ada beta Persephone yang endemik, yang bernilai tinggi. So ramai orang ambil action lah. So next. And then sebab lepas saya share, ramai kawan-kawan nak datang bantu. So kami datang balik ke habitat ni, kami selamatkan seberapa banyak boleh spesies yang mampu. So saya rasa saya pindahkan dulu lebih kurang 3 ke 4,000 ekor, dan bila kawan datang tu dah terlewat sikit, kita dapat tangkap lebih kurang beta cosina dengan Persephone lebih kurang 2 ke 300 ekor lah. Okay, next. So ni yang hari-hari terakhir yang dekat tempat yang cantik tadi. This is the last days. Okay, dah memang beautiful terlapau, place. kering dah, memang tak ada apa-apa dah. It is Okay, next. very dry. There's nothing there. So 25 spesies, 25%. 25% ikan yang saya tangkap saya berikan kepada rakan-rakan yang mengkaji ikan. Yang menternak ikan untuk dia biarkan. So mereka biarkan dengan berjaya. Okay, next. Kami masukkan apa yang kami buat dalam dokumentari TV dan ia di-share ke seluruh dunia apa yang kami buat. Dan alhamdulillah ramai yang ikut apa yang kami buat. Next. Saya bawa juga kru televisyen pergi ke habitat tu, kami bagi tahu apa yang berlaku supaya semua orang faham pentingnya habitat ni, sebab ia adalah span bumi. Kalau hutan ni tak ada, memang tempat-tempat lain akan banjir kalau tak ada hutan ni. Selain apa yang selain beta Persephone akan pupus dan macam-macam lagi yang akan berlaku. Okay, next. So sekarang ni saya telah bekerjasama dengan Dr. Latif dan pelajar-pelajar dia untuk mengkaji pasal habitat yang ada dalam hutan simpan. So kita buatlah monitoring, kaji
ekosistem, berkaitan air, water quality dan semuanya. Okay, next. So kita tak kaji beta pesiponi, walaupun beta pesiponi itu adalah spesies yang hyperendemic, tapi ia tak bermakna kalau kita tak kaji spesies lain. So kita kaji hampir ke semua, termasuklah mammal, primate, tapir, ikan. Sorry, tolong sekejap. Okay, sorry. So kita kaji semua berkaitan ikan, tanah dan semuanya. Okay, next. So the result daripada apa yang kami buat, okay, next. Kami buat satu benda projek yang sangat besar, iaitu selepas 3 tahun kami biarkan lebih kurang 500 beta pesiponi dari hasil yang saya serahkan pada rakan-rakan tu. So yang kami lepas ni adalah rekod pertama kalinya di dunia kami lepaskan balik ikan dekat dalam hutan simpan Ahu. Sebab 2 tempat tu dah pupus kan. Satu yang dah jadi kebun durian, and then yang satu lagi yang cantik tu pun dah habis jadi ladang. So ni lah satu-satunya habitat yang kekal. So kami akan cuba biak dan lepaskan untuk orang faham kepentingan ikan ni dekat dalam hutan ni. Okay, next. So saya bersyukur sangatlah sebab setahu saya memang sebelum ni tak ada pun orang lepaskan ikan ni. Sebab pertamanya memang mungkin ada orang lepaskan, tapi kalau secara secara rasmi inilah pertama kali. Sebab sebelum ni saya ada lepaskan, tapi just lepas dan then orang anggap macam benda tu tak berlaku sebab tak ada direkodkan. So ni adalah hasil kerjasama saya dengan perhutanan, dengan perikanan, dengan komuniti dan ramai orang yang tinggal di sekeliling hutan ni. Okay, next. So hutan yang Ahu ni sangat-sangat unik sebab dia sangat-sangat acidic. So yang pada alat YSI ni dia berukuran 3.8. Ni waktu hujan pun dah asid. Tapi bila kemarau dia boleh sampai 3.5. Sangat-sangat berasid. So kalau kita mungkin melecur, tapi dia sebenarnya kepekatan dia tak tinggi pun. Dia cair tapi dia tetap berasid. So hanya ikan tertentu je yang boleh hidup kat sini, dan ikan yang hidup kat sini tentulah sangat-sangat unik. Okay, next. So ni rupa air dekat dalam hutan simpan, masih cantik, sangat-sangat warna macam teh tapi sebenarnya sangat jernih. Okay, next. Ni adalah rupa tempat hutan yang kami lepaskan, sangat cantik, kanopi dia sangat tebal lagi, berbeza dengan luar hutan simpan. So pentingnya kanopi ni, pentingnya pokok ni sebab dia nak melindungi ikan dari panas. Kalau habitat tu panas, air dia panas, ikan tak boleh hidup pun. So kalau ada paya tapi tak ada pokok pun tak guna juga. So memang semua benda memain peranan. Okay, next. Ini yang apa kami buat, hasil bantuan pejabat daerah. Dia orang keluarkan wang untuk buat satu galeri. So saya dan rakan-rakan bina galeri ni dengan seberapa baik yang boleh, belum siap lagi. So kami letakkan ikan-ikan ni dalam ikan-ikan yang ada Ahu ni, kita tangkap sikit dan kita orang biarkan, dan then kita orang letak dalam aquarium ni supaya orang pelawat-pelawat boleh datang dan tengok apa yang ada dalam hutan ni. Dan dekat dinding-dinding tu kami bagi tahulah pasal penanaman pokok yang perhutanan buat, pasal kesan-kesan dan macam-macam lagi. Okay, next. So saya berharap apabila galeri ni siap sepenuhnya, orang akan datang and then dia orang akan lebih faham kepentingan hutan ni. So saya cuba biarkan ikan tu, dan saya letakkan balik dalam galeri ni tanpa menangkap ikan di dalam hutan. Sebab kalau kita tangkap macam tak berapa baik juga. So saya cuba biarkan dan saya cuba lepaskan dalam tu. Tak semua spesies boleh dibiarkan, tapi kita cuba sebaik yang mungkin. Okay, next. So apa yang saya buat dekat dalam hutan ni sebenarnya takkan jadi kalau tak ada grup ni, kelab ni. Sebab kelab alam sekitar sini sepadan banyak membantu saya. Diorang adalah komuniti yang tinggal di sekeliling hutan ni. So mereka yang bantu saya dari awal sampai habis.
termasuklah dengan perhutanan, dengan perikanan dan pihak-pihak lain. Tapi kalau tak ada komuniti ni memang tak akan jadi, sebab dia orang sangat-sangat penting dan memang dia orang minat dengan kerja-kerja konservasi ni. Okay, next. So projek-projek konservasi ni boleh dikatakan akan berjaya kalau kita ada kerjasama dengan pihak-pihak perhutanan apa semualah. So alhamdulillah memang projek ni pada saya dah berjaya dan kami akan teruskan sampai bila-bila selagi kami mampu. Okay, next. Cabaran ni sebenarnya sangat-sangatlah banyak. Saya bagi tahu sikit je apa yang mencabarnya untuk konservasi ni. Okay, next. Pertamanya adalah pihak ladang dari luar hutan simpan. Dia suka buat parit yang dalam macam ni. So ni adalah contoh pit swamp. Ni bukan dekat Ahu, ni dekat Segamat. So yang sebelah sini adalah hutan, yang sebelah sana dia orang nak buat ladang. So bila dia orang keringkan, fire tu dah tak ada. Air dah tak ada. Yang tinggal gambut saja. So dia sebenarnya bukan hutan paya gambut. Nama sebenarnya adalah hutan gambut sebab paya dah tak ada. So ini salah satu yang berlaku dekat Ahu juga. Pihak peladang di luar hutan simpan buat parit terlalu dalam dan dia mengganggu hidrologi hutan. Apabila air kering, memang hutan akan jadi bermasalah, banyak pokok mati dan ikan mati. Then, okay, next. Ni yang akan berlaku bila kering. Ini gambar dekat Ahu, hutan terbakar pada tahun lepas. Puncanya sebab terlalu kering. Kering sebab hidrologi dia dah tak betul. Apabila pihak ladang buat parit lebih dalam daripada gambut yang ada dalam hutan, so hutan ni dah jadi macam pulau. Air dia semua keluar. Sebab dia orang tarik air itu untuk guna untuk ladang dia. Tapi hutan akan jadi kering. So bila panas sikit dia dah terbakar. Inilah yang dihadapi oleh pihak perhutanan dan dia orang setiap tahun terpaksa padam. Dia orang dengan orang awam, ada bomba dekat Ahu, ada pasukan sukarela pun dia orang bantu dan komuniti bantu. Tapi kalau tiap-tiap tahun berlaku memang bermasalah. Saya pun tak tahu berapa lama hutan Ahu ni bertahan. Kalau dia tak dibalak, tapi kalau sikit-sikit terbakar pun akan musnah juga. Okay, benda ni memang saya rasa orang siapa-siapa pun perlu fikir macam mana cara nak buat benda ni tak berlaku. Okay, next. Invasive species. Okay, spesies yang ada dekat dalam slide saya ni adalah crayfish dari Australia. Dibawa masuk ke Malaysia untuk aquaculture, tapi malangnya orang suka campak dia dalam parit dan dia membiak di seluruh Semenanjung dan Sabah Sarawak pun ada juga. Dan udang ni memang paling suka dekat kawasan air beresid macam paya gambut ni. So saya pernah ada bersama pihak UTHM, kami buat kempen dengan orang-orang penduduk kampung dekat sana termasuk dengan pelajar. Kami pasang bubu sampai ke sepadan hutan. Kami dah dapat beratus-ratus ekor dengan 2 jam saja pasang bubu. So kalau udang ni masuk ke dalam hutan simpan, saya rasa dah masuk. Saya garanti ikan pun akan pupus penuh dengan ni. Sebab udang ni bila dia ada dekat luar hutan simpan, dulu ada ikan keli, catfish, ada macam-macam spesies juga pun dah pupus. Termasuklah lumut yang ada pun dia makan habis. Tinggal udang ni je. Memang udang ni sangat-sangat membinasa segala-gala fauna and flora, dia makan semuanya. So kalau boleh kita cubalah tangkap seberapa banyak yang boleh, cuba hapuskan. Tapi memang sukar, tapi saya rasa boleh buat. Okay, next. So ada satu benda yang saya tak cakap pasal kegagalan saya adalah sikap orang yang suka menceroboh hutan simpan. Kadang-kadang kami buat konservasi dengan agak berjaya, kadang-kadang perhutanan dah berjaya melindungi hutan tanpa ada pembalakan, tapi malangnya orang awam yang kadang-kadang dia terlalu tamak, dia orang akan masuk dalam hutan, dia orang mencuri ikan. Mungkin mencuri ikan ni mungkin tak memumpuskan ikan, tapi tetap merosakkan ekosistem kat sana apabila dia orang tangkap untuk jual. Saya tahu benda ni berharga, tapi cubalah biak ikan ni and then you all nak jual, boleh je, tak ada masalah. Tapi kalau boleh biak, bukan tangkap yang liar. Apabila kita asyik tangkap benda yang dekat liar, memang
ia memberi kesan buruk dekat ekosistem semula jadi. Sebab overfishing memang terbukti boleh memumpuskan ikan. Saya harap benda tu tak berlaku lagi lah. Okay, next. So, ni benda yang penting. Konservasi hanya akan berjaya kalau ada local community, ada penghulu yang baik, ada saintis di universiti yang boleh membantu, ada perhutanan boleh membantu, ada pihak perikanan, ada pegawai daerah yang membantu. Kalau satu dalam ni tak ada, susah nak jadi. So memang benda semua yang terlibat ni perlu membantu, barulah konservasi ni akan berjaya. Saya akan cuba bantu selagi yang saya mampu, masuklah rakan-rakan yang lain, insya-Allah. Okay, next. Okay, satu lagi yang saya nak cakapkan, saya sebagai ahli konservasi dan seorang saintis, citizen scientist, saintis tak boleh berada di semua tempat dalam satu masa. So saya sebagai citizen scientist akan membantu anda kerana kami boleh membantu anda berada di tempat-tempat yang anda tak ada sekarang. Okey, terima kasih semua. Ahmad Iskandar, anda berkata beberapa perkara penting. Saya tidak tahu terdapat banyak biodiversiti di hutan kita dan sangat menakjubkan. Dan bagaimana anda dan masyarakat menyelamat banyak spesies ikan di sana. Dan saya juga ingin membandingkan apa ini adalah satu yang kita katakan sangat mudah untuk kita fahami mengapa ia sangat penting untuk memeliharanya, kerana anda melakukan perkara buruk ini, perkara-perkara lain akan berlaku. Jadi saya telah melihat beberapa daripada peserta kita meletakkan soalan kepada anda di kotak soalan, tapi kita akan simpan soalan itu untuk nanti dan saya akan berfungsi buku Abang Ikan, terdapat pautan di kotak, anda boleh lihat. Terima kasih kepada Encik Ilham kerana berfungsi pengalaman anda bersama kami. Itulah bukunya. Itulah bukunya dan saya berminat untuk membacanya. Pembicara seterusnya. Okey. Dan seterusnya kita ada, kita belum buat di dalam sejarah PFP, iaitu satu kerjasama, pembentangan kerjasama oleh penyelidik dari Encik Dr. Aliojia Huje dan juga Encik Ronald, ya. Dan mereka akan cakap tentang penenggelaman dan kerentaman iklim di tanah gambut pantai di Asia Tenggara, ya. Dr. L datang daripada Delta dan dia seorang penasihat pakar dan dia juga seorang profesor penyelidik di Singapura sejak 1990. Dan sudah hampir 31 tahun. Dan dia kerja di lebih daripada 30 negara dan dia buat penyelidikan yang banyak. Dan dia memberi banyak penilaian tentang konservasi dan pengurusan. Dan ini telah menyebabkan banyak dasar dan semua penyelidikan sains dijalankan. Dan dia juga pakar dalam bidang untuk pengurusan air dalam tanah gambut dan tentang penenggelamannya. Dan di Malaysia kita telah mengalami ini dan dengan masalah ini dan apakah penyelesaiannya dan apa yang kita boleh faham tentang ketinggian data, dan dia akan membincang dengan kita semua tentang semua penyelidikan ini bersama dengan Encik Ronald Veneman. Dan beliau adalah seorang pengarah, dia seorang penyelidik berdikari dan untuk 15 tahun dan dia telah menjalankan projek dalam projek penyelidikan di Tanah Pamah
Dan fokusnya adalah untuk memetakan tanah ini dengan gunakan teknik remote sensing dan juga untuk mengetahui tanah gambut dalam dan saliran di tanah gambut dan juga memetakan menggunakan satellite lidar untuk memetakan ketinggian. Dan penyelidikannya telah diterbitkan dalam beberapa penerbitan dan dia tersedia untuk orang awam untuk memahaminya. Dan ini adalah kali pertama kami dapat menjemput kedua penyelidik ini untuk membentang bersama kami. Ya, mari kita menjemputkan Dr. L dan Encik Ronald. Ya, terima kasih Mariam. Selamat datang. Saya nampak ini adalah dalam PDF. Bolehkah kita besarkan ini dalam secara skrin penuh? Ya, okey. Terima kasih. Ya, rakan kerja saya dan kita akan bercakap ada atas beberapa penyelidikan pada masa dulu yang kami telah buat di Asia Tenggara dan kami akan bercakap tentang penenggelaman dan kerentaman iklim di tanah gambut di Asia Tenggara. Jadi, apa yang kita ketahui, paras air laut telah berlaku dan ungkawan ini telah menjaga unjuran ini adalah sangat membimbangkan dan Asia Tenggara mempunyai penenggelaman pantai yang paling tinggi dan tanah gambut di Asia Tenggara telah dibanjir kebanyakannya yang di mana disebabkan kenaikan paras laut. Dan topik kami adalah untuk hari ini adalah fokus kepada kenaikan paras laut dan ancaman darinya dan di mana kita akan memetakan dengan data ketinggian lidar. Dan kita juga akan cakap penenggelaman tanah gambut di Asia Tenggara dan risiko banjir meningkat disebabkan kenaikan paras laut dan penenggelamannya. Dan kita juga memberi arah penyelesaian. Jadi beberapa tahun yang lalu kami telah membangunkan satu data ketinggian lidar di mana dia adalah sangat tepat sehingga setengah meter dan pada masa sekarang adalah paling bagus untuk global. Dan apa yang kami dapati dengan data ini ialah hampir setengah daripada kawasan tanah dan populasi yang terdedah kepada kenaikan paras laut adalah di Asia Tenggara, iaitu kenaikan aras laut iaitu terdapat di Asia Tenggara dan ini telah diterbitkan kebelakangan ini dan dia telah banyak digunakan untuk penyelidikan dan kami menambahbaikkan ini dan supaya dapat penyelesaian lebih baik. Dan slide seterusnya. Dan kita fokus di Asia Tenggara. Dan anda nampak 3 peta di sini dari kiri ke kanan dan ini adalah masa sekarang pada 2020 dan yang di sebelah tengah itu adalah ketinggian di Asia Tenggara di mana kenaikan paras laut telah meningkat 1 meter dan anda boleh nampak di China ada 1 meter dan di sebelah kanan anda boleh nampak benda yang sama dengan kenaikan kenaikan paras laut itu adalah 2 meter. Dengan kenaikan paras laut 1 meter, anda mempunyai lebih kurang 140,000 kilometer persegi di mana dia dengan 1 meter SLR iaitu kenaikan paras laut. Dan ini hampir setengah daripada apa yang berada di tempat ini. Dan ini akan berlaku di 2100. Bertanggungjawab terhadap penenggelaman tanah gambut, semua kawasan ini ada dalam ancaman dan terutamanya di Sumatera dan Borneo. Dan slide seterusnya.
Dan dengan penerbitan ini, dia telah menarik banyak perhatian media dan ia telah menunjukkan di sini. Dan dia tertunjuk di New Straits Times dan Wyatt. Dan banyak lagi berita tentang ni. Dan menunjukkan fokus adalah di tempat Asia Tenggara. Dan ini adalah satu pembuka mata untuk ramai orang. Slide seterusnya. Dan ada satu slide yang terhilang. Ya, ini dia. Dan sebelum ini kami telah gunakan data yang lain, yang LIDAR. Dan kita tengok tanah gambut di Sumatera dan di selatan Sumatera. Dan ini menunjukkan di dalam di hutan, ada tanah gambut yang mendalam, dan dia ada penebangan hutan. Dan untuk melindungi ini, dia memberi peluang untuk kita cuba menjaga dan memelihara tempat ini. Dan juga kita nampak sini adalah berkaitan dengan tanah ketinggian dan biodiversity di sini. Dan sekarang kita berusaha menggunakan data satellite LiDAR untuk memetakan tanah gambut di Asia Tenggara. Dan ini masih dalam penyelidikan, kita tak dapat tunjukkan lagi. Dan dengan penyelidikan ini kami mendapati dalam pantai ini, kawasan pantai ini, di mana tanah gambut telah membentuk di atas tanah yang di atas paras laut. Jika anda berusaha di atas tanah gambut ini, dan lama-kelamaan kalau kita usahakan, penenggelaman akan berlaku jika perkembangan masih berjalan. Dan kita akan menghadapi kenaikan paras laut. Dan dengan ini saya akan memberi masa kepada Dr. L yang akan bercakap tentang lebih banyak tentang penenggelaman. Ya, terima kasih. Halo. Adakah saya nampak? Ya, Doktor. Ya, kami dapat jumpa anda. Ya. Okey. Kita penterjemah cuba nak interpret dengan secepat mungkin. Jadi anda cuba cakap lambat sikit ya. Dalam perbentangan ini, kebanyakan bacteria ini bukan hanya terhad kepada tanah gambut. Ya, memang kita usaha tentang penenggelaman tanah gambut dan banjir. Kami juga mendapati bukan sahaja tanah gambut dan menenggelam, dia ada masalah yang lebih besar di Asia Tenggara. Dan untuk pembentangan ini kami rasa adalah banyak di mana kami menunjukkan masalah yang lebih besar dan delta dan pantai yang menenggelam di Asia Tenggara, di mana tanah gambut yang juga menenggelam dalamnya. Sebelum saya cakap tentang tanah gambut, apakah yang mereka ini, apakah benda itu? Adakah ini berjalan dengan lancar? Saya tak nampak apa dalam skrin saya. Ya, Dr. L, kami dapat tengok semua ini. Okey. Dan keramaian anda tahu, kalau anda tak sedar, tanah gambut ini hanya adalah satu tumbuhan berkumpul yang beribuan tahun, dan ia berlaku dalam satu syarat dalam hutan. Dan janji paras air dah hampir pada permukaan, karbon itu akan dikurung. Dan disebabkan itu, tanah gambut dia mempunyai satu aturan tersendiri untuk menyimpan paras air untuk simpan airnya. Dan untuk mana tanah gambut, biasanya mereka sedang keringkan tanah gambut tu. Mereka akan menggali terusan dan mengeringkan tempat tu. Jadi
dan dengan mendedahkan tumbuh-tumbuhan ini yang telah berada di atas tanah dan airnya telah diperoksidakan dan penguraian berlaku sebab tak ada oksigen. Dan tanah gambar ini telah kering dan dia terdedah kepada oksigen dan dia mengurai dan terdedah kepada api dan dia membawa karbon ke dalam udara dan anda boleh nampaknya di sini. Ramai orang kata tentang api sebagai satu sebab utama, tetapi tanah gambut tidak diambil perhatian. Dan pengoksidaan berlaku dan seterusnya. Dan proses ini akan berterusan sehingga semua tanah gambut akan bila semua air telah dikeluarkan dan hilang. Bila anda keringkan tanah gambut, dia akan berlaku macam ini. Dan ada banyak contoh yang berlaku di Padang dan ini gambar ini diambil oleh seorang yang sangat tinggi yang berdiri di atas tanah gambut di Johor pada 2007 dan ketinggiannya adalah 2.05 meter, tapi anda boleh nampak dari 1979 di sini dan gambar ini diambil 2007. Maksudnya dalam masa ini, tempoh masa ini telah lebih daripada 2 meter punya tanah ketinggian telah dihilangkan. Dan anda jika pergi ke tempat yang lain, kawasan yang lain, dan seperti di USA Everglades, anda boleh nampak di UK, USA, ini adalah semua tanah gambut yang telah dikeringkan dalam beribu belas tahun. Anda boleh nampak ketinggian telah kurang mengikut masa dan kita ada banyak observasi di sini. Dan anda boleh nampak 3 meter dalam ketinggian telah hilang 3 meter dalam 70 tahun, 5 meter dalam 9 tahun, 4 meter dalam 150 tahun. Dan ini adalah selepas kekeringan. Saya datang daripada Netherlands, saya datang ke sini dan kita boleh nampak dalam masa ini dia telah kurang 10 meter. Jadi di kawasan yang kami membuat kajian dan hasilan dari proses ini beberapa tahun yang lalu untuk projek ini adalah satu di delta Sungai Raja yang berada di Sarawak dekat dengan Borneo. Untuk kawasan ini, kita mempunyai model ketinggian. Saya rasa ia tidak ada, tetapi ia masih lagi baik, iaitu radar. Dan sebenarnya untuk projek ini adalah data untuk kawasan itu, tapi ini tidak disediakan kepada orang awam. Dan kami mewujudkan model ketinggian ini, dan imej di atas ini menunjukkan ketinggian dalam tahun 2009. Dan data itu dikumpul dan kami menerapkan kadar secara percuma untuk separuh sentimeter setiap tahun. Ini biasa dilakukan dan ini adalah anggaran yang konservatif untuk apa yang berlaku di Asia Tenggara terhadap gambut. Dan ada lebih tinggi di ladang tertentu. Jadi 3,5 cm adalah satu kadar yang konservatif. Anda telah melihat sejak 2009 dan ia di bawah kadar 9 meter dan dalam 100 tahun hampir semua tanah menemui kadar air laut ini juga. Seterusnya, sebenarnya saya rasa kita tidak melihat satu slide di sini. Maaf. Anda melihat di sini sebab penenggelaman adalah dalam tahun 2000, kawasan itu adalah kawasan hutan dan tahun 90-an saya bekerja di Roger Delta di Sarawak. Ini adalah pengenalan pertama saya kepada hutan tropika, tanah gambut
Sebabnya mengapa saya memilih kawasan ini, kerana saya tahu tempat itu dengan betul. Dan dalam 2014 anda melihat image di bawah sini, semuanya dibersihkan untuk tanaman kelapa sawit. Sekarang slide seterusnya, anda boleh melihat penyaliran, penukaran hutan, ia menurun ke bawah, dan kerana ia menurun, lebih banyak banjir, dan anda boleh melihat di sini berapa banyak tanah yang akan menghadapi banjir dan akan mempunyai masalah padaran dalam tahun 2009. Dan anda boleh melihat hampir keseluruhan kawasan itu banjir. Dalam tahun 2019, kita telah lakukan dalam tahun 2014 untuk buat pemeriksaan dan penilaian di manakah masalah banjir itu. Terdapat banyak banjir yang dilaporkan yang seperti dilihat di dalam model ini. Seterusnya. Jadi saja ini saya tidak akan menyatakannya secara terperinci, yang melihatkan laluan yang berbeza yang apa kita ada. Itu adalah garisan, dan anda boleh melihat terdapat kadar berbeza. Di vertical axis anda melihat kawasan itu mempunyai masalah banjir, dan di aksis horizontal pula dalam tahun 2009 anda boleh melihat laluan berbeza, kenaikan yang berbeza dalam kebanjiran. Dan jumlah banjir ini berlaku di kawasan, tapi akhirnya tidak. Mengapa? Kerana akhirnya sama ada masyarakat itu pantas atau tidak, ia akan banjir. Itulah maksudnya, maksud image yang dipaparkan itu. Ini berlaku, ini bersikap universal dan berlaku di dunia, di Asia Tenggara, di UK. Ini adalah contoh kawasan besar di Sumatera Selatan. Foto dari udara dalam tahun 2016, anda boleh melihat data, analisa skala besar, kira-kira 500 meter. Anda boleh melihat banyak infrastruktur untuk membersihkan tanah kepada pertanian, tetapi jika anda tidak lihat pertanian itu, ia tidak boleh dilakukan sekarang. Anda boleh melihat mereka cuba melaksanakannya. Pembangunan ini berlaku dalam tahun 80-an. Pembersihan sama ada tugas telah dilakukan selama berdekat-dekat. Dan tidak ada tanaman kelapa sawit. Anda melihat ia masih menurun dengan lahan, dan ia masih menurun, dan sudah tentu banjir menjadi semakin banyak. Ini adalah contoh apa yang mereka cuba lakukan untuk membetulkannya. Anda melihat mereka cuba melakukan sesuatu di sini. Seterusnya, minyak kelapa sawit dalam contoh ini. Ini boleh dilakukan buat seketika, mungkin selama beberapa tahun, tapi akhirnya dengan penenggelaman ini dan paras air meningkat, ini tidak dapat dilakukan kecuali mereka cuba mewujudkan bendungan yang besar. Mungkin dapat dilakukan, tetapi anda harus pasti bahawa ia dapat dilakukan dari segi ekonomi sebelum anda melakukannya. Terusnya, jadi apakah uraian yang kita ada di sini? Ancaman penyaliran tanah gambut kepada pengeluaran karbon diiktiraf oleh kebanyakan pemerintah Asia Tenggara dalam 10 hingga 20 tahun. Dapat banyak garis panduan. Pemerintah telah mengatakan ini adalah dilakukan untuk mengurangkan masalah ini. Apa yang orang katakan,
masalah untuk mengurangkannya, tapi banjir masih akan berlaku di bahagian tertentu. Jadi apakah arahannya di sini? Jika ada perangkaannya, kita boleh menjalankan urusan kita seperti biasa. Anda perlu meneruskan apa yang anda lakukan, membuat tanaman-tanaman. Hasilnya mungkin tidak begitu tinggi dan mungkin terdapat penurunan apabila paras air laut meningkat dan juga terdapat penurunan dalam pelaburan. Kedua, pengabaian secara bertahap. Apabila tanah itu ditinggalkan kerana terlalu banyak kebanjiran yang berlaku, tumbuh-tumbuhan kembali tapi tidak ada pemilikan sebenar. Kita melihat perkara ini terjadi di kawasan ini dan ini biasa kita lihat. Polarization, bendungan dan pump untuk mengawal banjir ini dapat dilakukan. Ia mempunyai, jika anda mempunyai keupayaan teknikal untuk melakukannya, ia sangat mahal, ia sangat kompleks. Ia mungkin tidak berjaya pada usaha besar-besaran. Penilaian dari segi faedah dan kos juga diperlukan. Jika anda menimbangkan semua ini diperlukan di Asia Tenggara, lebih daripada 10 kali kawasan yang dipolarize itu seperti di Netherlands, dan menganggarkan ini akan berubah, tetapi kos tahunan menyimpan sistem dari segi teknologi sekurang-kurangnya 10 juta. Di Asia Tenggara, ia adalah berjumlah $400 bilion dalam setahun. Ini merupakan jumlah yang besar. Jadi ini sangatlah mahal. Tapi ia dapat dilakukan. Kita tidak mengatakan ia tidak boleh dilakukan. Yang keempat adalah optimal zoning yang dirancang. Yang lain boleh ditanam dengan tanam-tanaman dalam beberapa kawasan. Jika anda melihatkan perbandaran dan infrastruktur dan mempunyai perkara ini dalam kawasan tertentu yang lebih sesuai. Jadi apa yang kita lihat sekarang di dalam penilaian kita adalah kita menjalankan urusan seperti biasa. Ia mula berubah juga. Percuma seperti yang dikatakan, tetapi tidak ada yang dilakukan secara besar-besaran. Bagaimana itu akan dilakukan? Kita tidak mengatakan itu tidak boleh dilakukan, tetapi jika negara-negara ingin melakukannya, baik anda cuba secepat mungkin, saya rasa. Untuk pertubuhan antarabangsa, kita mengatakan ia adalah satu gambaran yang wajar untuk optimization dan zone dilakukan bersama, tapi tidak ada satu huraian sahaja. Ini bermakna rancangan jangka panjang dan berhati-hati dan dengan data yang banyak harus dilakukan. Anda harus membangunkan pasaran alternatif untuk tanam-tanaman baru dan anda perlu lakukan ini secara paksa kerana ramai tidak ingin melakukan perkara yang sama. Ada yang menunggu lagi masa 20 tahun dan ini hanya boleh dilakukan jika mereka boleh menguruskan lanskap yang besar dan ia juga mengambil pembela private dan awam untuk melakukan perkara ini. Seterusnya. So, yang kita fikir huraian optimum dalam perancangan yang berhati-hati, anda perlukan model ketinggian tanah yang terperinci dan kita tidak melakukan ini sejauh ini di rantau ini. Ada kekurangan untuk sebab-sebab teknikal, saya tidak akan menyatakan perkara ini. Tetapi di negara Eropah dan Amerika, mereka menggunakan data ketinggian nasional ini berdasarkan kepada pengumpulan nasional yang sangat mahal. Dan di Asia Tenggara ini tidak dilakukan begitu banyak. Tapi sekarang kita punya data satelit yang boleh melakukan perkara yang hampir sama. Dan ini menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Dan data ini digunakan untuk penilaian yang realistik dan tepat. Dan juga berkesan dari segi kos. Seterusnya,
gambaran yang pragmatik yang boleh anda dapati, beberapa huraian. Jika anda mempunyai data ketinggian ini, anda boleh melihat bagaimana anda menghadang terusan dan bagaimana anda membasahkan kawasan ini dan memelihara alam semula jadi. Dalam contoh di Brunei, anda boleh melihat saluran pipe air di sana di bahagian kiri. Anda melihat profil secara vertikal, anda boleh melihat penggali menggunakan kaedah yang tepat untuk menutup saluran tersebut, terusan tersebut. Yang melakukannya, ia adalah kira-kira 20 cm dan kita melakukannya dengan cara itu. Seterusnya, kita telah mencapai projek ini. Ia telah dicapai, kawasan itu menjadi sangat basah, tumbuh-tumbuhan mula bertumbuh dan menghadangkannya dengan lebih lancar. Anda melihat imej di bawah, terusan ini lebih dilihat selama beberapa tahun, mendapatkan data yang baik, informasi yang baik. Seterusnya, tapi ini adalah kes yang sama tapi dalam skala lebih besar. Di Sumatera, kita juga telah melihat ini di Kalimantan, di Indonesia, untuk sebuah syarikat yang menguruskan berjuta-juta hektar tanah gambut. Mereka akan meningkatkan paras air dalam hutan yang bertentangan juga, dan kita membantu syarikat itu untuk menghadang terusan. Saya rasa lebih daripada 4,000 hadangan seperti ini telah dibina semula dalam beberapa bulan. Ia merupakan satu operasi yang besar. Kita mempunyai beratus-ratus alat penggali dan anda boleh melihat di sini, ia menyebabkan kondisi yang lebih baik. Seterusnya, ini adalah yang terakhir. Ini adalah yang singkat. Ini adalah tempat lama dan sangat banjir, dan ianya banjir, dan kita cuba membantu mengelakkan perkara ini daripada berlaku di dalam banyak lagi kawasan. Jadi itu saja untuk kita. Terima kasih. Terima kasih Dr. L. Ini adalah penyampaian yang sangat menarik kerana ia berlaku dalam kadar yang mengejutkan. Kurang-kurangnya anda memberikan huraian yang baik terhadap bagaimana kita boleh menangani masalah ini. Jadi saya rasa kita sudah pun mempunyai banyak soalan untuk anda berdua di kotak soalan. Saya akan pergi seterusnya kepada section kita seterusnya. Saya akan menukar slide ini sekarang, iaitu kepada soalan sesi jawab. Okey. Dan kita dengar daripada Dr. L dan Dr. Ronald. Terima kasih. Dan saya nak buat satu tinjauan lagi sebelum kita masuk ke sesi Q&A. Dan ini adalah tinjauan yang terakhir untuk hari ini. Dan siapakah yang anda fikir yang di mana yang paling bertanggungjawab untuk mengurangkan risiko banjir di atas tanah gambut? Dan saya akan akhiri tinjauan di sini. Ada lebih kurang 50% yang telah menjawab dan kita akhiri tinjauan ini. Saya kongsikan result dan ada campuran. Ada 70% kata adalah agensi kerajaan, 25% kata adalah pemilih atau peladang kecil, dan juga institusi penyelidikan, dan 2% daripada institusi kewangan. Ini adalah agak menarik. Nah, pada masa sekarang kita dengan perbincangan ini kita dapat result macam ini.
Dan seterusnya kita pergi ke sesi soal jawab. Saya jemput kita punya penceramah hari ini. Kita menjemput mereka balik ke skrin di sini. Dan kita bermula dengan soalan yang pertama. Dan salah satu soalan yang dalam pembentangan Encik Ilham adalah terutamanya beta livida, iaitu ikan ladang begalang. Hanya endemik kepada hutan di utara Selangor. Adakah anda nak menangani isu ini? Beta livida dia ada dekat Selangor dan selatan Perak. Ada juga di Perak, di selatan Perak. So dia boleh dikatakan endemic to southern Perak and Selangor. Dan dalam buku yang saya buat tu adalah salah satu habitat dia, North Selangor Peat Swamp Forest. So itu adalah habitat dia yang terbesar dan dilindungi di Malaysia, lebih kurang 30,000 hektar hutan paya gambut. Tapi baru-baru ini ada sebahagian telah dibangunkan. Saya tak pasti kenapa, tapi saya rasa impaknya mesti sangat besar sebab setiap tahun tempat tu akan banjir. So kalau dah dibuka nanti mesti akan bermasalah. Kita telah menjawab soalan. Dan soalan seterusnya ini diarah kepada Dr. L dan Dr. Ronald juga. Dan diikuti data jangka masa, adakah apa korelasi tentang El Nino dan La Nino terutamanya di Asia Tenggara yang berkaitan dengan ketinggian tanah gambut? Ya, mungkin. Tentang El Nino dan La Nino, dan ini adalah satu syarat di mana cuaca adalah sangat kering atau sangat lembap, dan ada satu korelasi yang sangat kuat di sini, utamanya di tanah gambut. Dan acara ini berlaku, dia akan menjadikan hujan turun dan menyebabkan kedalaman kedalaman air dan juga penenggelaman juga. Ya, dia memang ada memberi impak kepada, ya, memang ada korelasi di situ. Dan ini kalau sistem semula jadi, dia akan dapat menangani dan hutan akan masih di situ, dan bila tahun yang akan datang dia jadi lembap dan dia akan membawa air hujan balik. Dan anda boleh nampak di rekod ada korelasi di situ. Dan bila anda keringkannya dan resiliennya telah akan hilang, dan kita akan kehilangan tanah gambut dan setiap tahun. Dan dengan El Nino dan tahun kering adalah lebih. Dan tanah gambut ini dapat dipelihara jika ada kekeringan dan kelembapan yang dapat ambil tempat, dan dia penenggelaman disebabkan kekeringan yang berterusan. Ya, terima kasih. Dan soalan ini datang daripada Abang Hikan. Ini ditanya kepada anda berdua. Adakah Encik Ilham anda nak tanya soalan dengan sendiri? Ia berkenaan dengan Paris Manual di Pontian, Paris Romeo's Treaty di Pontian Johor. Yeah, we have a problem. Ya, kita ada satu masalah. Because this species, Sebab spesies ini dia now living at the hidup di canal di in terusan plantation. So dia dalam sekarang hidup ladang. hanya dah tak ada hutan dah, habitat dia semua dah musnah. So sekarang dia ada hanya di
pit swarm tapi dekat dalam peladangan. Tapi malangnya setiap tahun bila season banjir, kerajaan akan korek, and then pit swarm tu semakin ke dalam, semakin dalam dikorek. So semakin lama pit swarm tu ada di atas. So bila pit swarm tu ada di atas, gambut air dah jadi semakin kurang gambut, dah jadi macam air biasa, air panggil apa, fresh water swarm, not pit swarm. So habitat dia semakin lama semakin musnah. Apa yang boleh kita lakukan untuk menghalang dari perkara ni berlaku? Sebab terlalu banyak spesies yang hyper endemic sekarang living in dekat ladang. Hutan dah tak ada kan, so dia tinggal di ladang. Tapi ladang pula dibangunkan dengan melampau-lampau, dan saliran semakin lama semakin besar, semakin dalam. So pit swarm tu dah makin tak ada. Macam mana kita nak buat kalau benda tu berlaku di ladang? Adakah anda dapat apa yang ditanya, Dr. L? Ada banyak spesies akan pupus sebab mereka hidup dalam tanah gambut, dan disebabkan perkembangan, ada banyak tanah gambut telah dijadikan sebagai peladangan seperti untuk nenas dan kehilangan biodiversity. Adakah apa yang kami boleh buat tentang ini, dan juga isu di mana orang yang menggali di tanah gambut dan ambil dan menyebabkan air itu tak sesuai lagi, dan dia tak jadi sebagai satu hutan paya. Untuk situasi macam ni, saya bukan seorang ekologi, saya tak dapat jawab ini dengan sesuai, tetapi memangnya Abang Ikan akan setuju bahawa kalau anda keluarkan hutan ini, ikan ini akan tak dapat hidup, dan dia tak akan dapat hidup, dan ekologi itu akan terganggu, dan ikan yang berenang di antara kolam ini mungkin ada yang besar atau dan sangat kecil punya kolam, dan semua ini akan diimpak. Dan bila anda keluarkan hutan ini, itu akhirnya. Dan dengan ini saya pasti, dan hutan ini masih di situ, dia telah tetapi dia telah dikeringkan disebabkan sistem, dan dia bergantung kepada ada berapa banyak ikan yang dapat hidup dalam keadaan ini. Ada orang beritahu saya benda, setengah ikan ini mereka boleh hidup dalam musim kering. Mungkin Abang Ikan boleh terangkan ini. Tapi saya rasa bila anda buat saliran, itu adalah akhir hidupnya ikan. Ya, ini adalah satu nasib yang sangat susah hati. Ada apa komen lagi? Oh, thank you. Tak ada apa lagi. Terima kasih. Ada soalan menarik di sini daripada Rafi daripada Australia, dan soalannya adalah diberikan pada Encik Ilham. Saya rasa agak bagaimana Dr. L dan Dr. Ronald juga boleh jawab soalan ini, iaitu Encik Muhammad Ilham, adakah anda satu aturan in situ dan adakah anda pernah memberi pendidikan atau motivasi kepada pemilik tanah? Saya pernah biak and then lepaskan tempat ladang. Ada tempat yang tuan tanah dia, if dia, saya pernah bagi tahu kepada pemilik tanah bahawa tempat dia ni ada ikan yang special, dan boleh dikatakan kebanyakannya tak peduli. Tapi ada beberapa juga yang pemilik tanah yang peduli. So dia membuat satu saliran yang agak baik. Dia buat dam, dia buat empangan supaya air dia tak terlalu kering di ladang dia. So air itu masih ada di saliran.
So bila kita lepaskan ikan, bukan beta macam sejenis ikan seluang, rasbora, spesies-spesies yang lain. So ikan tu boleh duduk dalam ladang dia dengan baik sebab dia membuat satu sistem hidrologi yang sangat baik. So sebenarnya kadang-kadang beberapa spesies paya gambut boleh hidup di kawasan ladang sekiranya peladang melakukan cara teknik yang baik untuk hidupan lain. Dan anda kata ada hasilan positif yang bila anda kerjasama dengan pemilik tanah peribadi, bila anda cakap tentang semua ini bersama dengan mereka? Ya, ada sebahagiannya sebab kalau mereka korek tanah dan tanah dia kering, sebenarnya air tu pergi ke ladang mereka secara sekali saja. Tapi kalau mereka buat empangan dam untuk kawal hidrologi, so air dekat ladang mereka sentiasa ada, sentiasa kekal, so ikan lain pun boleh hidup dan air yang bersempadan dengan hutan pun akan lebih baiklah sebab ada empangan. Tapi kalau mereka korek and then biasanya air tu akan keluar and then terus pergi ke laut. So air tu akan keluar sentiasa dan bila air dah habis terus habis. So bila mereka buat cara yang baik, I rasa ada win-win lah. Sebab mereka pun perlu cari makan kan. So kalau buat secara win-win, I rasa hutan dapat cara yang baik, ikan pun boleh hidup dengan baik dan peladang akan dapat cara yang lebih baik untuk mereka. Dan ini adalah sesuatu Dr. L atau Dr. Ronald dalam pembentangannya berkata bahawa kerjasama antara pemilik hartanah persendirian dan bisnes untuk kerjasama untuk mengelak ini daripada berlaku. Adakah anda mempunyai apa yang anda nak komen daripada Dr. L atau Dr. Ronald? Kami ada pengalaman positif bila kami kerjasama dengan setengah company tentang pemeliharaan. Dalam beberapa tahun ada setengah company mereka memang meminat tentang ini dan manfaatnya, kebaikannya adalah sebab ada peraturan yang ketat juga dan apa yang kami buat, kami cuba usaha lebih kuat dengan pihak berkepentingan dan untuk biar mereka memahami apakah landscape dan ini adalah untuk memetakan minat pihak berkepentingan. Ada banyak kerja yang kita kena buat oleh kerajaan dalam interaksi semua ini. Ya, kami faham. Bila anda ada orang ramai anda nak menguruskan ini adalah sangat susah sebab semua orang ada minat masing-masing. Kita faham ini dan gembira untuk mendengar ini sebab anda mempunyai interaksi yang positif dan mempunyai hasilan positif dengan pemilik tanah ini. Itu dan ia sangat menggalakkan. Dr. Rona, adakah terdapat komen pada anda tentang isu ini? Tidak dalam hal ini. Saya bersetuju dengan L. Soalan seterusnya, dan ini datang daripada Robin daripada Universiti IP dan ini diberikan kepada Profesor L dan Profesor Ronald dan soalannya adalah adakah proses gambut itu dilakukan di Indonesia juga berkesan dalam mengurangkan kadar gambut penenggelaman yang dalam itu kerana kita tahu bahawa kondisi oksida ini masa berlaku ini kurang daripada 300, lebih daripada 300 pada 200 MB. Terima kasih. Banyak perbincangan dalam soalan ini. Saya rasa ini berkaitan kepada soalan anda kita lihat di bawah yang ditanya oleh seseorang. Bagaimana pantas ia boleh dibolehkan apabila kita lakukan perkara ini. Saya rasa kedua-dua soalan ini berkaitan satu jawapan mudah adalah kita tidak tahu dan kajian sedang dijalankan untuk mendapat tahu, termasuk satu kajian yang saya lakukan dengan Universiti Singapura di Sumatera
dan terdapat kajian yang sedang dilakukan, dilihat juga. Tapi ini adalah jawapan yang mudah. Yang jawapan lebih rumit adalah kita tahu bahawa ini merupakan satu perkara yang sangat kompleks. Ekosistem yang kompleks. Ia bukan tentang gambut dan tanam-tanaman. Ia adalah tentang makrotipografi dan mikroorganisma. Terdapat beribu-ribu di sana. Dan sebelum kita membersihkan, menyalirkannya dan membersihkannya dan membunuh ekosistem sama sekali, tidak ada apa yang kita perlu lakukan. Jadi kita harus melakukan daripada peringkat permulaan, dan ini mengambil masa bertahun-tahun untuk memulihnya. Ini bukanlah satu perkara yang realistik, mungkin berdekat-dekat, dan ini bergantung berapa sempurna yang anda ingin lakukannya. Tapi untuk berabad-abad, anda boleh lihat sesuatu yang dapat kita lihat, tetapi kurang spesies, masih lagi ada oksidasi yang berlaku. Untuk soalan pertama, adakah ia berkesan dihentikan? Tidak selama berdekat. Adakah ia membantu? Ya. Dan soalannya ialah bagaimana, apa lagi yang boleh kita lakukan? Jika anda tidak melakukannya, anda akan kehilangannya. Jadi kita harus menguruskannya dengan lebih baik. Kecuali jika anda menerimanya, iaitu merupakan pilihan dasar yang boleh dilakukan, kita harus mengeluarkan seberapa banyak yang kita perlu sebelum kita hilang sama sekali. Dan ini merupakan satu keputusan yang drastik yang perlu dijelaskan. Ia haruslah menjadi satu pilihan. Saya akan hilang tanah ini ataupun tidak. Ini adalah perkara yang perlu mereka lakukan, membuat keputusan daripada melihat kepada keadaan sebenar dan lepas itu menukarkannya kemudian, dan terlalu lambat nanti. Ya. Jadi terdapat beberapa soalan lain berkaitan kepada perkara ini. Anda telah menjawab tadi. Soalan terakhir kita, saya rasa, iaitu oleh Aziz kepada setiap orang, iaitu kawasan tanah gambut di Asia Tenggara, terutama sekali di Indonesia, ditempatkan di tanah rendah dan di pesisir pantai, dan juga dipadukan dengan paya. Bagaimana untuk mengurangkan pengeluaran komposisi ini daripada lanskap ini, dan ini berkaitan dengan jawapan anda yang sebelum ini, tapi saya akan biarkan anda untuk menjawabnya. Baiklah. Benar bahawa anda padukan ekosistem tanah gambut mangrove di Asia Tenggara, di Afrika dan Amerika Selatan, tapi kebanyakan di Asia Tenggara. Tapi malangnya ia adalah benar, bukannya tanah gambut, tapi juga paya air tawar. Jadi kita mempunyai mangrove, paya air tawar. Lepas tu anda pergi ke bukit, di gunung, di tanah kering. Terdapat tidak banyak tempat yang ada di Asia Tenggara yang anda mempunyai perkara ini. Saya tidak tahu sebaran tanah di Malaysia. Saya tahu satu atau dua tempat di Sumatera, dalam satu kawasan di Aceh, dan Sumatera Selatan Jambi. Mereka telah melakukan perkara ini. Saya tidak pasti dengan lokasi lain pula. Jadi itu ada sebahagian daripada jawapannya, dan satu lagi jawapannya, adakah terdapat kaitan bagaimana kita harus menguruskan karbon ini. Saya tidak pasti bagaimana untuk menjawab perkara ini. Biodiversity ini adalah penting untuk kita mempunyai menguruskan lanskap ini, dan ini akan beri faedah kepada biodiversity kita jika ia boleh dilakukan di antara kedua-duanya. Jika ia diasingkan, ia masih lagi penting untuk menaikkan pengurusannya kepada pengurusan gambut. Saya tidak pasti. Ia mungkin akan merumitkan masalah. Saya tidak pasti dalam perkara ini.
Saya tidak ada jawapan kepada perkara ini. Terima kasih Doktor. Saya punya lagi satu soalan daripada Rahma Alia Zahra, dan ini adalah tentang LIDAR. Berdasarkan kepada analisa anda sebelum ini, bagaimanakah kaitan di antara data LIDAR berdasarkan kepada analisa statistik jika dibandingkan kepada data ketinggian untuk penenggelaman gambut? Tidakkah ia harus dikurangkan sebagai satu sistem amaran awal, kerana data ini adalah penting terutama sekali dalam kawasan yang basah di Nusa Tenggara. Saya gembira untuk menjawab soalan itu. Ya, saya boleh menjawab soalan itu. Anda perlu memahami bahawa dalam semua ukuran ada terdapat ketidaktentuan, dan apa yang saya nyatakan tentang LIDAR, terdapat ketentuan tentang sebanyak 10 cm. Jadi anda memerlukan beberapa tahun lagi dalam pemerhatian LIDAR anda sebelum anda boleh sebenarnya dengan tepat memantau penenggelaman itu dengan menggunakan kaedah ini. Dan tentu terdapat ukuran dengan menggunakan kaedah penenggelaman, tetapi juga ia lebih intensif dari segi buruh. Ia juga adalah penting apabila anda menggunakan perkara ini, anda memasangnya di dalam mineral. Kami kerap kali mendapati bahawa kita mempunyai rekod penenggelaman, tapi apabila kita mendapat tahu bahawa ini hanya dimasukkan di dalam saiz selama 1 hingga 2 meter, ia naik turun dan sebenarnya anda tidak mengukur. Ya. Jadi anda boleh menggunakan LIDAR dari udara memantau penenggelaman di kawasan gambut, tapi anda harus lakukannya dalam kawasan yang lebih luas lagi dalam tempoh masa tertentu. Saya berharap ini dapat menjawab soalan anda. Terima kasih. Satu lagi soalan daripada Joe, daripada RCLC. Ini diberikan kepada Dr. L dan Dr. Ronald. Memandangkan banjir di Asia Tenggara, tanah gambut Asia Tenggara, bagaimanakah ia akan diutamakan untuk pemeliharaan, kerana kita akan menyatakan untuk menjalankan perniagaan seperti biasa kerana masalah banjir ini. Bolehkah anda menjawab soalan ini? Keutamaan kita adalah untuk kawasan yang masih intak, masih padat. Dan ini adalah matlamat pertama saya untuk menumpukan buat tumpuan dalam kawasan itu dan untuk mewujudkan zon penimbang untuk kawasan ini supaya kita dapat mengelakkan penurunan yang lebih lanjut dalam kawasan itu. Baik, itu adalah satu jawapan yang baik. Sekarang ada komen daripada anda, Dr. L? Kami tidak dapat mendengar anda, Dr. L. Maaf. Dr. L, kami tidak dapat mendengar anda. Maaf. Untuk menambah kepada apa yang dinyatakan oleh rakan saya tadi, kritik akan menyatakan untuk menjalankan urusan mereka seperti biasa kerana ia akan pasal lagi. Ini adalah kembali kepada apa yang saya katakan awal tadi. Saya rasa jika pemerintah boleh buat keputusan untuk lihat pada perkara ini, ia merupakan satu keputusan yang tidak rasional dan menasihati mereka untuk mempunyai plan sandaran untuk melakukan fungsi lain pada masa depan. Ini bukan satu keputusan yang rasional. Saya ingin memberi amaran bahawa apa yang ia merupakan satu sistem yang ia telah membolehkan beribu-ribu spesies untuk hidup hanya di sana. Seperti yang kita ketahui dan terdapat
nilai di sana, dapat nilai yang besar di sana. Saya rasa terdapat nilai berkaitan kepada berapa banyak wang yang boleh anda buat, tapi itu keputusan sekarang. Banjir yang anda dapat lepas ia turun, ia menjadi sebahagian daripada hari ini. Ia mempunyai kandungan organik yang tinggi, dan yang paling buruk kepada paras air laut yang meningkat. Ini ada satu kes yang buruk, tapi mungkin berlaku dalam jangka panjang. Ia akan menjadi lebih masin, bukan saja basah, tetapi ia mungkin akan hilang tanah itu ada telah mengubat pesisir pantai. Dan ini akan berlaku di dalam banyak bahagian Asia Tenggara. Anda lihat kepada peta Eropah di Netherlands, banyak kawasan yang telah hilang dan ditambak selama berabad-abad kerana proses ini. Saliran kepada tanah gambut yang banjir, hilang ke dalam laut dalam banyak negara, mereka telah menambaknya semula. Tapi di bawah paras air laut. Jadi ini adalah masa depan untuk sebagai contoh Sumatra. Garisan pantai akan menerima puluh atau beratus-ratus ribu kilometer. Ini bukan tentang banjir, ia tentang perkara ini sebenarnya. Terima kasih Dr. L. Tidak ada soalan lagi. Soalan terakhir saya untuk anda ketiga-tiga, kita bercakap tentang penenggelaman tanah dan gambaran yang realistik tadi. Apa yang memberikan anda harapan untuk masa depan dari segi rancangan kita di Asia Tenggara? Daripada Dr. L. Saya rasa kita di slide nombor 7 di mana Reno menunjukkan peta dan profil di sekitar Sumatra selama beberapa tahun yang lalu, dan saya rasa tidak begitu banyak berubah, dan kita melihat banyak, walaupun banyak pattern telah hilang, dan tanah gambut yang paling dalam, ujian pemulihan dan sumber-sumber. Jika anda melindungi kawasan itu, iaitu 20-25%, anda telah menyelamatkan lebih daripada 50%, hingga 75% daripada karbon yang ada. Sebagai contoh, anda melihat itu berlaku, tapi ini berlaku di Semenanjung Sumatra. Iaitu, ia mungkin berlaku di Eropah, kawasan yang besar, mungkin lebih 700,000, dan ini dapat dilakukan. Terima kasih kerana berkongsi itu dan ingatkan kita bahawa terdapat perkara-perkara yang positif yang boleh anda lakukan untuk melakukan perubahan. Ronald, over to you. Ronald, dipersilakan. Ya, saya setujunya. Dan di sini kita tahu banyak tentang tanah gambut dan fungsinya. Kita tak nak semua ini daripada berlaku. Kita nak ada satu zon yang tersedia untuk hutan dan kawasan di mana dia dibuka, di mana hutan yang dibiarkan, yang diberi benaran untuk buat perkembangan, patutnya adalah sebab-sebab tertentu. Kita kena tahu apa yang kita boleh buat untuk menghentikan semua ini sebelum ia menjadi lebih teruk. Ada harapan di situ dan kita nampak keseluruhannya ada harapan di semua kawasan ini dan kita berharap dia kekal macam itu.
kita tidak tahu apa akan berlaku di masa depan, dan kita juga ada pilihan dari kerajaan, dan kita sebagai saintis kita boleh memberi data, dan kita harap ada satu keputusan yang boleh dibuat dengan baik. Dan kepada Encik Ilham, apakah harapan anda untuk untuk tanah gambut ini? And you're on mute, Mr. Ilham. Sila unmute. Okey, saya tak tahu dekat tempat lain, tapi saya rasa keadaannya sebenarnya semua yang sama. Kita seringkali fokus untuk membaik pulih hutan simpan paya gambut. Tapi kita kadang-kadang terlupa hutan gambut yang dah ada ni, yang elok ni harus dikekalkan. Kalau kita asyik sibuk nak pulihkan, memulih ni adalah kos, perlukan kos. Tapi yang dah sedia ada yang okey ni, kita hanya perlu jaga dan jangan bagi buka lagi. So kita tak perlukan kos. Sebab memulihkan paya gambut ni memerlukan kos yang sangat tinggi. Kita perlu tanam, kita perlu jaga, dan dia tak sama macam hutan jenis lain. Sebab hutan paya gambut sangat-sangat susah untuk dipulihkan. So apa kata kalau kita fokus yang dah sedia ada yang elok ni, jangan buka lagi. Sebab kalau kita buka, nak pulihkan dia susah. Tapi kita tetap kena pulihkan yang dah dibuka ni supaya dia kembali pulih. Dan pada yang masa yang sama, kita kena sama-sama jaga hutan simpan paya gambut di seluruh Asia Tenggara ni supaya terus kekal dan jangan buka lagi. Sebab bila dibuka, banjir akan berlaku. Bila terbakar, sebab dia simpan karbon yang sangat tinggi. Bila terbakar, dia terurai, akan bermasalah, akan menyebabkan kematian, menyebabkan macam-macam masalah. Sebab dulu tak sama macam sekarang. Dulu kita hanya boleh cakap, tulis surat khabar, tapi sekarang dah ada Facebook, dah ada IG, dah ada TikTok, dah ada semua. Kita bukan saya saja, semua rakyat main peranan. Kita perlu bekerjasama untuk beritahu kepada orang awam, kerajaan atau siapa-siapa pun kepentingan hutan paya gambut. Tak ada hutan gambut, kita mesti akan masalah. Okay, thank you. Thank you so much, Mr. Ilham, and thank you so much. Terima kasih Encik Ilham, dan terima kasih kepada semua penceramah untuk masa anda untuk hari ini dan untuk menjawab semua soalan di sini. Anda telah memberi jawapan yang sangat bagus kepada kita semua di sini. Kita terima kasih kepada semua penceramah di sini dan juga peserta dan atas soalan ditanya. Dan sekarang ada beberapa kemas kini yang kami nak beritahu. Saya memang enjoy pembentangan hari ini dan pembincangan hari ini. Dan jika anda rasa seronok hari ini, anda belajar sesuatu yang baru, anda boleh menyertai di simposium yang akan datang. Kami telah mengakhiri dengan simposium hari ini. Dan seterusnya adalah rezeki di atas tanah gambut yang sangat menarik. Dan apakah pilihan yang kami boleh buat di atas tanah gambut supaya dia kekal lembap dan di mana kita juga menjaga rezeki. Dan ini akan ambil tempat pada bulan Mei, dan seterusnya adalah teknologi atas tanah gambut. Ini adalah sangat menarik juga dan diikuti dengan peranan belia di tanah gambut atas kesedaran dan kekurangan jerebu. Dan di bulan Ogos adalah simposium kelima, iaitu kebudayaan dan rezeki. Dan di tahun ini kita juga ada bengkel kecil, dan ini adalah tempat terhad ya. Anda kena mendaftar bila anda mempunyai pilihan untuk berbuat demikian. Bengkel pertama adalah berkenaan dengan rezeki di atas tanah gambut, dan bengkel kedua adalah peranan belia di atas tanah gambut, iaitu kesedaran dan kekurangan jerebu. Dan kami harap dapat jumpa anda semua, dan ada sesuatu yang menarik untuk diumumkan, dan kami sangat gembira untuk memberitahu anda semua PFP ASEAN Peatland, kita ada satu pertandingan gambar untuk kali kedua. Kita buat ini pada tahun yang lepas dan ada dapat banyak gambar, dan ini adalah pengumuman yang rasmi, dan ada 5 hadiah. Dan ini adalah hadiah utama, dan di setiap kategori anda boleh nampak di situ ada pautan di dalam chat box anda.
Dan ia akan bermula, pertandingan ada bermula dari sekarang sehingga Jun. Jika anda mempunyai gambar yang berkenaan dengan tanah gambut, anda boleh menyertai pertandingan ini. Dan tahun ini kami ada kategori yang berlainan. Di tahun ini anda mempunyai dengan gambaran dengan mobile phone dan juga untuk kamera profesional. Dan juga satu kategori penceritaan visual dan semua sangat benda yang sangat menarik dan kami harap menerima penyertaan anda dan sila menyertai kami dan pautan telah diletak di dalam chat box ya. Dan kami juga ada sudah jadi satu tradisi PFP dan di mana kami akan ada buat tinjauan selepas acara dan anda akan menerima satu e-sijil penyertaan bila anda membuat satu tinjauan apa yang anda belajar, apa yang anda suka dan tidak suka ya. Ya, terima kasih. Ya, akhirnya saya harap anda semua banyak belajar pada hari ini dan juga kami sangat rasa gembira dapat membawa penceramah daripada beberapa tempat untuk berkongsi bersama kami dan belajar daripada acara ini. Ya, terima kasih atas masa dan tenaga anda dan kami sangat hargainya. Dan anda boleh ikut kami di media sosial di Instagram, Facebook dan LinkedIn dan juga YouTube. Dan jangan bimbang, setiap simposium kami akan hantar recording melalui email kepada anda. Ya, anda ambil perhatian. Kami akan hantar dalam seminggu ya. Ya, itu sahaja untuk hari ini. Ya, sekali lagi kami terima kasih kepada penganjur kami iaitu Kesatuan Eropah. Ya, selamat petang semua. Ya, terima kasih kepada semua penceramah.